Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fanawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan nafa wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hath 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. الدلالة على الهدى ابتغاء مرضاتي وثوابي وقربي سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. InsyaAllah pada malam yang berbahagia ini kita menyambung kembali mudzakarah kitab kita setelah hampir 3 hari kita meninggalkan mudzakarah. Jadi hari ini kita masuk bab baru, iaitu bab al-'iddah. Bab al-'iddah. Kita baca ta'riful 'iddah. Ta'rif bagi 'iddah. Lughatan ma'khudhun min al-'adad. Pada sudut bahasa, al-'iddah diambil daripada al-'adad, bilangan. Wa dhalika lijtimaliha 'ala 'adadin min al-aqra'i wal ashhuri. Kerana apa dikata al-'iddah itu ma'khudhun min al-'adad? Kerana di dalam iddah itu ada adat, ada bilangan. Contohnya 4 bulan 10 hari, bilangan. Ataupun 3 kali suci, juga bilangan. Jadi sebab itu al-iddah ma'khudhun min al-adad. Okey. Wa syar'an, pada sudut syarak, al-iddah bermakna muddatun tatarabbasu fiha al-mar'atu lima'rifati bara'ati rahimiha aw lita'abbudi aw litafajju'iha 'ala az-zawji. Syarh at-ta'rif. Pada sudut syarak, al-'iddah bermakna muddatun tatarabbasu fiha al-mar'ah, satu tempoh tatarabbasu fiha al-mar'ah, yang mana dalam tempoh tu perempuan itu bersabar dan juga menunggu dan juga menghalang dirinya daripada perkahwinan. Jadi pada sudut syarak, al-'iddah ialah satu tempoh. Dalam tempoh itu perempuan itu bersabar menunggu daripada berkahwin dengan lelaki lain. Mesti habis iddah dulu baru boleh berkahwin dengan lelaki lain. Muddatun tatarabbasu fiha al-mar'ah lima'rifati bara'ati rahimiha. Kerana apa perempuan itu mesti tunggu? Contohnya 3 kali suci ataupun 4 bulan 10 hari. Kerana untuk mengetahui kosongnya rahim wanita tersebut daripada benih lelaki lama. Benih lelaki lama, benih suami yang pertama ataupun suami lama. Okey. Dan wahwal aslu lima syuru'iyyat al-'iddah likay la takhtalita al-ansabu bi ikhtilati al-ma'ain. Dan apa tu, mengetahui kosongnya rahim merupakan asal kepada pensyariatan al-'iddah, supaya nasab tidak bercampur aduk disebabkan bercampurnya ikhtilatnya ma'ain, 2 air mani, iaitu air mani suami lama, air mani suami baru. Contoh isteri itu diceraikan, ditalak. Kalau dia kahwin terus, boleh jadi hamil lah perempuan itu disebabkan benih suami lama, tapi perempuan itu tak perasan. Boleh jadi juga disebabkan apa tu, benih suami baru. Jadi takut menjadi keliru, maka disyariatkan al-'iddah, satu tempoh untuk perempuan itu bertenang dan menunggu sehingga rahimnya benar-benar kosong daripada benih lelaki lah lama. Di bawah disebut al-mughallabu fil 'iddah at-ta'abbudu bidalili, ataupun kita baca dulu au li ta'abbudi, ataupun untuk ta'abbud. Ta'abbud ni semata-mata taat kerana perintah Allah, kepada perintah Allah. Perempuan tu tunggu dalam satu tempoh kerana apa? Bukan nak kosongkan rahim, tak, tapi Allah Ta'ala suruh. Dah jadi kamu beriman dengan Allah Ta'ala, kamu kena ikut gitu. Walaupun rahim dah kosong dah, tak ada dah benih lelaki lama, tak, tapi sebab Allah Ta'ala suruh, kena buat. Jadi tempoh menunggu tu kerana apa? Li ta'abbud, kerana untuk taat perintah Allah Ta'ala. وصورة ذلك في الصغيرة إذا مات عنها زوجها قبل الدخول، وأما إذا كان بعد الدخول
fata'taddu li ma'rifati bara'ati rahimiha wa li tafajju'iha 'ala zawjiha. Gambaran apa ni? Gambaran seorang perempuan beriddah tak hanya semata-mata untuk taat kepada perintah Allah, bukan nak kosongkan rahim. Sebab rahim dah memang kosong. Gambarannya ialah budak kecil yang kahwin dengan seorang lelaki, tak, sebelum lelaki tu bersetubuhi dia, lelaki tu mati dulu. Tu. Budak kecil kahwin dengan seorang lelaki. Sebelum lelaki menyetubuhi perempuan ni, budak kecil ni, mati dah suami. Tak ada bersetubuh. Ketika itu ada tak benih lelaki dalam rahim perempuan? Tak ada. Sebab tak pernah bersama. Tapi disyariatkan juga iddah. Lish? Kerana apa? Lita'abud. Semata-mata taat kepada perintah Allah. Itu kalau sebelum dukhul lah. Kalau selepas dukhul, budak kecil bersama dengan seorang lelaki, tak. Lepas tu lelaki dia mati. Ketika itu, budak kecil tu kena iddah. Budak kecil itu kena iddah. Bukan atas alasan ta'abud, tapi kerana untuk mengkosongkan rahimnya dan juga kerana menzahirkan kesedihan disebabkan suaminya meninggal. Tafajjuk ni sedih, kecewa, sebab atuk lelaki dia meninggal. Okey. Jadi kita sebut tadi pada sudut syarak, iddah ialah satu tempoh menunggu bagi wanita. Maknanya kamu tak boleh kahwin dengan orang lain selagi mana dalam iddah. Tujuan iddah apa dia? Dua. Sama ada untuk mengosongkan rahim ataupun kerana litafajjuk, lita'abud, untuk taat perintah Allah, ataupun untuk tafajjuk. Tafajjuk ni nak menzahirkan rasa sedih bila mana suami mati. Okey, jadi ada tiga alasan. Yang mana lebih ghalib, peratusan yang lebih banyak ialah al-mughallabu fil 'iddati at-ta'abbudu bidalil adami al-iktifa'i biqur'in wahidin ma'a husulil bara'ati bihi wa bidalil wujubi 'iddatil wafah wa illam yadkhul biha. Yang ghalibnya ataupun yang mughallab, yang peratusan lebih, kita sebut tiga tadi alasan iddah ni, sama ada nak lima'rifati bara'ati rahimiha au lita'abbudi au litafajjuk. Peratusan daripada tiga ni mana yang lebih? Pada at-ta'abbud. Dalil mana dalil? Ada dalil. InsyaAllah ada dalil. Bidalili adamil iktifa' biqur'in wahid. Dengan dalil tidak memadai dengan satu qur'. Ada perempuan yang kena iddah selama 3 kali suci. Sedangkan sekali suci, tak, kosong dah rahim dia. Jadi kalau atas alasan untuk kosongan rahim, sekali suci padahal dah kena 3 kali. Tak ada suruh 3. Awak lagu mana? Kena 3. Tu. Tak. Jadi, benda tadi. Ada tu lama jadi hilang pula dah. Jadinya yang mughalab fil iddah ialah apa dia? At-ta'abbud. Dalil lain ialah wa bidalili wujubi iddatil wafah wa illam yadkhul biha. Dalil yang kedua ialah bila mana seorang wanita berkahwin dengan lelaki, lelaki tu mati. Seorang nak berkahwin, mati lelaki tu. Sebelum sempat bersama. Bila sebelum bersama ni, tak ada lah air mani dalam kemaluan isteri tu, dalam rahim isteri tu. Tak. Tapi Allah Ta'ala tetap mensyariatkan iddah. Jadi untuk apa tu? Untuk lita'abud. Allah Ta'ala, perempuan tu iddah kerana taat kepada Allah Ta'ala. Kerana ibadah. Satu tuntutan syarak. Bukan nak kosongkan rahim. Rahim tak ada masuk apa-apa lagi. Boleh. Selesai. Al-hikmatu minha siyanatul ansab wa tahsinu laha minal ikhtilat. Hikmah daripada pensyariatan iddah ialah siyanatul ansab, menjaga nasab, dan juga pelihara nasab daripada bercampur bau lah, bercampur aduk. Al-aslu fihi, al-aslu kat sini dengan makna ad-dalil. Al-aslu datang dengan beberapa makna. Kat sini maknanya ad-dalil. Qawluhu ta'ala walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Dan mereka yang mati, itu lelaki lah, tak, di kalangan kamu, dan wa yadharun, dan kamu meninggalkan isteri-isteri, tak, maka isteri-isteri tersebut kena beriddah selama 4 bulan 10 hari. Jadi itu dalil kepada pensyariatan iddah.
Okey, itu surah Al-Baqarah. Wa fil hadithi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir la yasqi ma'ahu zar'a ghairihi ay la yatazawwaju 'ala al-mu'taddah. Dan sebuah hadis Nabi sebut, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka jangan siram air dia ke atas tanaman orang lain. Maknanya tu lelaki lama dah tanam dah. Dah benih dalam rahim seorang wanita. Tak ada tumbuh balik, kamu pergi pula pergi tanam. Nabi larang lah. Maknanya jangan kamu kahwin kalau perempuan tu masih dalam iddah suami lama. Aqsamul iddah. Aqsamul iddah, bahagian iddah. Aqsamul iddah ithnan, ada dua bahagian iddah. Pertama ialah iddatu firaqil hayah. Iddah disebabkan perpisahan yang berlaku ketika mana suami isteri itu sedang hidup. Yang kedua, iddatu firaqil wafah. Iddah disebabkan mati suami. Jadi ada dua. Kita baca yang pertama dulu. Al-qismul awwalu iddatu firaqil hayah. Iddah disebabkan perpisahan yang berlaku ketika mana hidup. Tajibu 'alal mutallaqah, wajib ke atas perempuan yang dicerai, wal mukhtali'ah, perempuan yang ditebus talak, yang dikhulu', wal mafsukhatu nikahuha, perempuan yang difasahkan nikahnya disebabkan aib-aib tertentu. Wa yulhaqu biha ula'i thalathah al-mawtu'atu bi syubhatin fata'taddu ka'iddatil mutallaqah. Selain daripada tiga itu, wajib juga iddah ke atas perempuan yang disetubuhi secara syubhat. Tak, maka kena juga iddah seperti iddah mutallaqah. Jadi kat sini ada 4 bahagian, 4 golongan yang akan beriddah dengan iddah firaqil hayah. Yang pertama al-mutallaqah, perempuan yang dicerai. Yang kedua al-mukhtali'ah, perempuan yang dikhulu'. Yang ketiga perempuan yang difasakh nikahnya. Yang keempat ialah al-mawtu'atu bi syubhah, perempuan yang disubuhi secara syubhat. Yang keempat ni iddah dia seperti iddah al-mutallaqah. Ataupun datang perincian dia selepas ni lah. Wa tanqasimu ila thalathatin. Bahagian pertama terbahagi kepada 3 bahagian. Itu keistimewaan kitab muasir lah. Dia susun satu. Kalau kitab turas ni dia dah bercampur bau dalam satu helaian tu lah. Dia tulis juga kismul awal, kismul tsani, cuma tak tersusun dengan baik. Dah. Masing-masing ada kelebihan kekurangan lah. Ala kulli hal ini pun dia ambil daripada kitab turas juga. Jadi tak ada isu lah. Wa tanqasimu ila thalathatin. Dan terbahagi iddah ini kepada 3. Iddah apa? Iddatu firaqil hayah. Jadi fa'il bagi tanqasimu apa dia? Hiya kembali kepada iddatu firaqil hayah. Sila thalathatin. Yang pertama muddatul iddah lil hamili. Tempoh iddah bagi seorang yang hamil. Seorang wanita dicerai dalam keadaan dia tu hamil, ataupun dikhulu', ataupun difasakh. Tak, dalam keadaan dia tu hamil. Bila habis iddah biwad'il haml, dengan cara beranak. Bila keluar anak maka habislah iddah. Walaupun hamil itu walaupun anak dalam perut itu dinafikan dengan cara li'an. Kita bincang sebelum ni bab li'an. Tak, suami boleh anak isteri, dan suami boleh menafikan anak dalam perut tu bukan anak aku, anak orang lain. Berzina orang lain, bukan bersama dengan aku. Tak. Jadi bila li'an kita sebut terpisah, ada ta'bid, tak boleh nak bersama dah lepas tu. Perempuan tu ada iddah sebab perpisahan. Tak. Bila ada iddah, habis dengan apa? Iddah dengan beranak. Walaupun anak tu telah dinafikan oleh sang suami. Kerana apa? Walaupun suami tu nafi, dia tidak menafikan kemungkinan anak tu memang betul-betul daripada dia. Oleh sebab itu, kalau suami tu sebut anak tu memang anak aku, maka bin ke dia balik. Mana ke suami pertama lah. Mana bukan ke suami pertama, ke suami dia lah. Sebab perempuan tu tak kahwin lagi. Okey, selesai. Jadi muddatul iddah lil hamil bi wad'il haml wa in sabaqahu aqra'un aw shhurun. لأنهما يدلان على البراءة ظنا ووضع الحمل يدل عليها قطعا. Jadi perempuan yang hamil bila diceraikan, habis iddah dia dengan cara beranak.
sekalipun telah didahului oleh qur' ataupun telah didahului oleh ashhur, bulan-bulan. Gambarannya boleh jadilah perempuan tu dicerai tapi tidak terzahir lagi kehamilan tu. Dia pun tak perasan, mungkin dah 2-3 bulan dah. Ataupun mungkin dah 3 minggu ataupun seminggu tapi dia tak perasan. Jadi bila begitu dia pun, contoh dia tu orang ada haid, maka dia pun tunggu 3 kali suci. Sekali suci, 2 kali suci. Tiba-tiba sebelum 3 kali suci tu tak datang suci yang ketiga. Maka kita sebut apa? Dia pergi cek, rupanya hamil. Ketika itu walaupun dah datang 2 kali suci pada pihak dia, yang itu ghairu mu'tabar dan kita kira dengan al-haml. Dengan apa? Dengan al-haml. Lepas tu perempuan yang haid, perempuan yang hamil boleh haid? Boleh. Dalam mazhab Syafi'i yang muktamadnya perempuan yang hamil boleh haid. Berlaku wallahu alam, jarang sangat berlakulah. Siapa kahwin tahulah. Siapa tak kahwin pun tahu juga. Kita dah sebut dah. Faham tak? Perempuan yang bila dah mengandung ni susahlah nak hamil pun, nak haid. Tapi boleh berlaku dah dalam mazhab Syafi'i, boleh. Berdasarkan dalil lah. Kena sebut juga, jarang-jarang tu walaupun kita tak sebut dalil secara tafsirah, kita kena sebut berdasarkan dalil. Tu. Supaya jangan ingat kita bersembang ni macam apa tu, tiba-tiba keluar gitu je. Tahu mana-mana pokcik jual aiskrim tepi jalan, tak tulis kitab. Tak tengok Quran, tak tengok hadis. Tulis kitab, keluar kitab fiqh. Tak. Bukan seremeh itulah. Kita pun kalau tahu lagu tu kita campur je ni. Tak nak pakai lah kalau tak ada Quran hadis. Ni kitab belakang ni kalau ada ni, ni. Kalau kita yakin itu bukan daripada Quran hadis, kita ambil, kita bakar je. Tapi kita yakin ulama kita, siqah dengan ulama kita, hukum tak keluar kecuali dengan dalil. Cuma kita tak baca lah masalahnya. Dalil tak ada lah dalam kitab seringkas ini. Rawdatul Talibin, kitab Majmu'. Tak. Jadi bukan salah tak ada dalil tu, salah kita tak baca. Khair insya-Allah. Okey. Wadzalika bi syartain. Perempuan yang hamil diceraikan, maka habis iddah dengan cara beranak dengan 2 syarat. Dengan apa? 2 syarat. Untuk dikatakan perempuan tu habis iddah dengan beranak, mesti cukup 2 syarat. Yang pertama, asyaratul awwalu an yanfasila jami'ul hamli walau maita falau kana fi batniha tawaman aw akthara fala tanqadi ila biwad'ihima in kana baina at-tawami aqallu min 6 ashhurin wa amma idza kana aktharu min 6 ashhurin fatanqadi biwad'il awwal. Syarat yang pertama ialah mesti terpisah seluruh anggota badan baby daripada perut perempuan, perut mak dia tu. Tu. Boleh. Dengan makna kalau tidak terpisah semua sekali, maka belum habis iddah. Contoh keluar dah separuh badan, tinggal tangan duduk dalam. Gini. Tangan duduk dalam. Contoh lah ni. Tak, biasa keluar apa dulu? Kaki ke kepala? Kepala dulu tak? Kita buat gambaran yang lebih wakil lah. Takut tak ada, dia kata tak mudrik al-wakil pula. Jadi kita sebut keluar kepala dulu. Jadi sebahagian badan dah keluar dah, tinggal kaki duduk dalam. Belum keluar daripada rahim sepenuhnya. Maka ketika itu kita sebut belum habis iddah. Nak keluar habis iddah mesti keluar semua sekali. Mesti keluar apa? Seluruh badan. Sekali yang kaki-kaki keluar belakang. Kalau terputus kaki kat dalam, tak. Yang lain keluar dah ada kaki kanan duduk dalam, belum habis iddah. Mesti keluarkan juga kaki yang terputus itu daripada perut, barulah habis iddah. Walau maitan, walaupun mayat. Ni kadang orang tanya, Ustaz, saya hamil, anak mati dalam perut, habis iddah ke belum? Kita sebut nak habis iddah, keluarkan baby tu, walaupun dengan cara pembedahan, walaupun dengan cara makan ubat. Bila keluar baby, barulah habis iddah. Selagi mana ada juzuk badan baby dalam perut, walaupun dah mati, tak, maka tidak habis iddah. Falau kana fi batniha tawaman aw akthara fala tanqadi illa bi wat'ihima. Kalau dalam perut itu ada 2 kembar, ataupun kembar 4, kembar 5, ikutlah. Tak.
Maka tidak habis iddah kecuali keluar semua sekali kembar tu. Bila nak dikatakan kembar, kalau antara anak pertama, anak kedua tu kurang daripada 6 bulan. Tak. Jadi dia pergi check, doktor sebut ada dua orang baby dalam perut ni. Tak. Hari ni keluar seorang. Habis iddah ke belum? Belum. Kedua pula seorang lagi. 3 minggu lepas tu. Lepas keluar seorang lagi tu barulah habis iddah. Keluar yang pertama tidak digelar sebagai habis iddah, tidak dianggap sebagai habis iddah. Itu kalau antara 1 dengan 2, baby pertama, baby kedua tu dianggap sebagai kembar lah. Sekira-kira anak kedua keluar sebelum 6 bulan. Kalau anak kedua tu keluar selepas 6 bulan, maka itu tidak dipanggil kembar. Tidak dinamakan sebagai tau'am, kembar. Tapi dipanggil sebagai 2 hamil. Hamil pertama, hamil kedua. Dengan makna, kalau keluar anak pertama, habis dah iddah. Anak kedua bila keluar selepas 6 bulan. Tu anak yang kedua tu, bukan kembar. Jadi dengan semata-mata keluar anak pertama, dah habis iddah. Kita pakai ni sebab tu yang sokmo kita guna tu hilang. Tak tahu pas mana. Itulah kehidupan di dunia ni. Okey. Hukmu wad'al 'alaqah wal mudghah. Selesai dah satu tadi. Lepas tu dia bawa masail sikit. Hukum bila mana wadda' beranaknya seorang perempuan tapi keluar seketul darah, seketul daging. Apa hukumnya? Idza kana 'alaqatan fala tanqadil 'iddah. Kalau yang keluar tu seketul darah, mana darah tu berketul, dan asalnya air mani, tapi berketul darah tak dan jadi daging apa semua, jatuh dulu. Maka tidak menghabiskan iddah. Adapun kalau yang keluar itu mudghah, seketul daging. Tadi seketul darah, ni seketul daging. Fa fihi tafsil, padanya ada perincian. Idza kanat laha suratun khafiyah bi syahadati 4 qawabila aw lam takun laha suratun walakin syahadat al-qawabilu. Okey. Kalau pada mudghah itu, iaitu pada seketul daging itu ada rupa manusia. Rupa manusia. Walaupun rupa tu kalau sejarah jelas fahamlah. Memang rupa manusia sungguh, nampak tangan, kaki apa semua. Ataupun rupa tak apa nak jelas. Tapi ada rupa. Tak. Rupa yang tersembunyi. Dan rupa tu pula disaksikan oleh 4 orang doktor. Tak. 4 qawabil. Ini dalam kitab lah, dalam kitab fiqh. Fil tatbiq Allah alam macam mana kalau berlaku sungguh. Cuma dalam mazhab kita begitu. Bi syahadati 4 qawabila. 4 orang doktor. Jadi hari ni kalau di hospital Allah alam lah, lebih lah rasanya. Bukan sekadar 4 orang lah doktor yang pakar yang boleh menyaksikan perkara tu. Allah alam. Ala kulli hal, kita bincang fiqh dulu. Dan benda tu kita kena belajar lah. Tak, kita bukan anti sangat benda-benda yang berkait dengan pengalaman apa semua tu. Kita sentiasa belajar. Tapi benda dalam fiqh kita sebut sebagai satu fiqh, mazhab Syafi'i. Tatbiq boleh jadi berbeza. Lepas tu tatbiq, nanti kalau kita ada ruang, kita masuk bahagian tatbiq tu, kita ambil timbul pengalaman sebanyaknya. Ataupun kita jemput siapa-siapa datang, ajar kita apa yang realiti di hospital, apa bagai semua tu. Tapi benda ni penting sangat yang kita ajar ni. Kalau tak reti ni, tak payah nak bincang tatbiq, waqi' apa semua, tak payahlah. Buang masa. Mesti yang ni dulu. Kadang-kadang kita nak waqi' tu, waqi' ni kamu pernah belajar? Tak pernah. Lepas tu nak waqi' nak ke mana? Nak tatbiq hukum tu kena tahu ni dulu. Lepas tu barulah kata hukum ni sesuai dengan waqi'. Hukum kamu tak tahu, nak kata sesuai dengan waqi'. Lagu mana? Tak sesuai yang ni, baru nak pergi hukum lain pula. Mazhab lain. Mazhab lain tu kamu mestilah faham sedikit sebanyak. Hak tu kamu tak belajar, hak ni kamu tak belajar, macam mana nak tatbiq dengan waqi'? Kita beritahulah sikit. Kadang orang cakap benda ni tak ada faedah belajar. Kitab kuning, kitab kuno, tak hidup dalam realiti alam. Tak. Kalau kita yang mendakwa penuntut ilmu agama tak nak belajar atau alasan-alasan tadi, tu siapa dia nak belajar? Tak, kita ni pun taklah rajin sangat. Tapi kita tak ada dah nak bagi alasan begitu. Kita sebut aku ni malas. Aku perlu kepada usaha lebih. Aku perlu menginsafi diri, perlu berdoa supaya dia rajin. Bukan bagi alasan tu, alasan ni, alasan tu, alasan ni, lepas tu tinggal. Tak belajar apa dia. Sibuk tu, sibuk ni.
Dah, kalau kamu tak ada waktu, sebut tak ada waktu. Jangan sebut kitab ni tak berbetulan dengan waqi' lah, waqi' tu lebih penting lah apa bagai. Sehingga menyebabkan budak-budak tasyatut. Nak belajar ke tak nak kitab fiqh ni? Bab-bab hamba ni, bab-bab detail-detail sangat ni. Tak ada faedah. Ada datangkan fulus, ada membina umat. Sebab kita tak tahu nilai. Tu. Syekh ahli Jumaah ke tak Syekh ahli Jumaah ke, hak faham waqi' sangat tu. Kitab ni dulu dihadamnya. Swinggam lah kitab-kitab lagu ni, Mughni Muhtaj apa semua tu. Syekh Mustafa sebut Syekh Ali dengan Mughni Muhtaj ni macam kitab usul fiqh macam apa, macam darah dalam badan dah. Tu. Jadi kena mungkap. Sebab tu guru kita dulu 20 jam sehari menghadap kitab. Mari kita sebut tak penting sangat benda ni. Hak pentingnya macam-macam benda lah tak. Tu. Jadi itulah. Kita tak boleh nak buat semua perkara. Jadi hak mana kita boleh kita buat. Bahagian lain orang lain buat. Tu je lah. Ni bahagian lain kita nak buat. Saya bercita-cita nak jadi seperti dia. Lepas tu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kamu sekarang ni. Sepakanlah agama yang kamu tahu tu. Nanti kamu jadi orang atas tu. Kamu buat pula tugas kamu ketika mana kamu jadi pemimpin ke, kamu pakar perubatan ni ke, pakar tu ke, masuk dalam jawab JAKIM ke, masuk dalam tu. Tapi sekarang ni kamu kat mana? Kamu ialah seorang pelajar ataupun mengajar. Duduk dalam masyarakat contohnya. Mengajar je lah. Kenapa nak jadi orang lain? Jadi kita, jadi diri sendiri. Kalau tidak, tak pernah bersyukur. Alangkah baiknya kalau aku jadi Ustaz Fawaz contoh, Ustaz Fadil. Alangkah baiknya kalau aku jadi doktor, apa tu nama? Abu Bakar Daud apa, Ustaz Aidil Azwal lah. Business to business ni, memajukan agama Islam apa. Tu dia orang. Kalau yang tak layak, pergi buat benda tu. Tak. Tapi jangan duk kritik orang ni. Yang apa tu, belum sampai masa ataupun tidak ada minat kepada bidang tersebut. Kita bacalah. Bismillah. Aw lam takun laha suratun walakin syahidat al-qawabilu bi anna mabda'u khalqin walau baqiyat la tasawwarat fatanqadhi al-'iddatu li husuli bara'ati ar-rahim bihi. Tu. Jadi kalau mudrah seketul apa? Seketul dah daging. Kalau ada rupa yang tersembunyi dan 4 orang saksi, sebut itu memang dan disaksikan oleh 4 orang saksi, ataupun tidak ada rupa. Tidak ada rupa. Keluar tu seketul daging, tak ada tangan, tak ada kaki, tak ada. Tapi doktor-doktor ni sebut apa? Sebut ni asalnya air mani. Tak? Bila dah jadi darah, nak jadi daging, tak? Lepas jadi daging sepatutnya tumbuhlah kaki apa bagai tu. Tapi tak ada tumbuh. Tak, bini awak ni pergi langgar batu ke, jatuh tangga ke, jadi ada bleeding, pendarahan, gugur. Tak, jadi kalau dibiarkan lama ni, jadi anak. Tak ada jadi anak, dah jatuh dulu. Tak, ketika itu kita sebut fatanqadhi al-'iddah bihusuli bara'ati rahim bih. Bila keluarnya seketul mudrah itu, habislah iddah. Tapi gugur ni sakit. Kalau kita tanya mak dia kata gugur ni macam beranak, sakit dia. Okey. Masalah yang kita sebut ni dinamakan sebagai masalah an-nusus. Wa tusamma hadhihi al-mas'alatu mas'alatan nususi li'anna fiha thalathatu nusus lil Syafi'i. Wujida nassuhu ala anna al-'iddata tanqadhi biha wa ala annahu la yajibu fiha al-ghurrah wa ala annahu la yathbutu fiha al-istila'. Jadi masalah yang kita sebut ni, masalah mudrah ini, dinamakan sebagai masalatun nusus kerana padanya ada 3 nas Imam Syafi'i. Ada nas yang kata wujidan nasu ala anna al-iddah tanqadhi bi, ada nas, satu nas mengatakan iddah habis, tamat bila mana keluarnya mudrah. Yang kedua tidak wajib ghurrah. Ni mungkin jinayah ni. Seorang lelaki sepak perut perempuan, keluar baby. Keluar sekatu mudrah. Adakah wajib ghurrah ataupun tidak wajib? Imam Syafi'i sebut tidak wajib. Dua dah nas. Yang ketiga, Imam Syafi'i sebut tidak sabit dengan keluarnya mudrah itu al-istila. Tidak wajib apa? Tidak sabit bila keluarnya al-mudrah al-istila. Jadi 3 nas Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Selesai. Okey, lepas tu dia sebut ada sambunglah masail tadi tak. Law kanat hamilan min zinan aw hamalat fil 'iddah minhu inqadat 'iddatuha bi mudhi al-ashhur ma'a wujudihi.
Okey. Kalau seseorang tu hamil disebabkan zina ataupun disebabkan kalau perempuan tu hamil disebabkan zina, tak? Ataupun hamil ketika mana iddah disebabkan zina juga. Ketika itu iddah habis dengan berlalunya bulan. Bukan dengan beranaknya baby. Jadi dia akan sebut juga nanti pada syarat yang kedua tu. Tapi dia sebut awal kat sini, dia sebut kalau perempuan tu hamil tapi disebabkan zina. Contohlah suami isteri. Tak? Zaid dengan apa nama perempuan? Zaid dengan B. Dengan Bibi. Zaid dengan B. Mana sebut nama? Zaid dengan Bibi. Ataupun A dengan B. Mudah ceritanya. A dengan B. Tak? Berzina. Dua ni suami isteri. Dua ni suami isteri. Okey. B ni isteri kepada A. B ni berzina dengan orang lain. Berzina dengan orang lain. Bila berzina, maka A ni ceraikan isteri dia sebab berzina dengan orang lain. Bila dicerai tu, isteri dia hamil tapi dengan benih orang lain, Tak? Adakah habis iddah dengan cara beranak perempuan tu? Dengan cara beranak tidak. Malah dengan cara berlalunya ashhur, beberapa bulan lah. Okey. Boleh sini kejap. Kita baca apa ni dah disebut. Yang pertama, yang kedua, law kana az-zawju la yata' ka sabiyyin wa mamsuh fa iddatuha bil ashhur la bil wad'. Kalau suami, ni masalah baru ni. Kalau suami la yata', tidak boleh menyetubuhi isteri. Contohnya budak kecil ataupun mamsuh. Mamsuh ni yang tidak ada qasabah iaitu zakar dan juga tidak ada telur. Unsaya ini. Jadi laki tu telur tak ada, zakar pun tak ada. Maka boleh beranak dah agak-agak. Isteri dia tak boleh lah sebab tak ada tempat nak keluarkan air mani iaitu awak ayah tu iaitu apa? Telur tu. Kemaluan pun tak ada. Batang kemaluan. Tak. Tu. Kalau suami sebegitu rupa ataupun suami tu kecil, maka iddah bagi wanita, itu iddah bagi isteri, suami seperti itu dengan bulan, bukan dengan kiraan bulan dan bukan dengan cara beranak. Bukan dengan cara beranak. Berbeza kalau majbuk. Majbuk ni zakar dipotong tapi telur tu masih ada. Ketika itu tak boleh lagi lah wujudnya anak pada isteri. Sebab apa? Sebab bila telur ada, telur tu ialah tempat simpannya air. Dah. Ni bukan air Milo, air sirap ni. Maka dia, bila ada tempat simpan air, untuk ihtimal wujudnya, imkan wujudnya baby tu ada. Tak? Maka kalau isteri itu beranak, isteri itu hamil dan beranak, habislah dia punya iddah. Begitu juga al-khasi. Al-khasi ni dipotong dia punya telur dia. Telurnya dipotong. Yang ada zakarnya sahaja. Juga begitu. Kalau isteri dia mengandung dan dia cerai, bila isterinya beranak, habislah iddah. Selesai kat situ. Asyartus tsani. Kita ulang balik. Jenis iddah ada dua. Pertama, iddah disebabkan perpisahan ketika mana hidup. Iddah disebabkan perpisahan ketika mana suami isteri hidup, dibahagi kepada tiga. Pertama ialah iddah perempuan yang hamil, perempuan yang dicerai sedangkan dia hamil, perempuan yang dikhuluk sedangkan dia hamil, perempuan yang difasakh sedangkan dia hamil. Tak. Perempuan sebegitu kita sebut habis iddah dia dengan cara beranak. Dan kita sebut mesti cukup dua syarat. Tak, yang pertama mesti keluar seluruh baby, yang kedua ni yang kedua, syarat yang kedua. Asyaratu tsani an yakuna al-hamlu mansuban li sahibil iddah zawjiha aw ghayrihi kawati syubhatin
خرج بي إذا كانت حاملا من زنا نعوذ بالله فلا تنقضي بوضع الحمل ولكن تبدأ العدة من فراغ الحمل إلا إذا حاضت عن الحمل فتنقضي بالأقراء. Syarat yang kedua ialah hendaklah baby itu, kehamilan itu dinisbahkan kepada pemilik iddah. Siapa dia pemilik iddah? Sama ada suami ataupun orang lain. Jika kalau mengandungnya perempuan itu disebabkan watak syubhat. Tak. Contohnya Zaid dengan bibi tadi tu. Bersama. Bila bersama, bibi mengandung. Bila mengandung, Zaid pun cerai. Bila cerai, tu. Habis iddah dengan bibi beranak. Sebab apa? Anak bibi tu dah dibinkan kepada apa? Dibinkan kepada siapa? Dibinkan kepada Zaid. Dibinkan kepada Zaid. Mana nisbah anak tu memang anak Zaid lah. Ketika itu betul. Kalau bibi tu beranak memang habislah iddah. Kita malah sebut Fatimah, kita malah sebut Ruqayyah, nama-nama mulia tu. Berkait dengan benda tak elok ni. Sebab tu sebut. Nak cari nama tu pun. Tu zauqi lah. Zauqi. Nak sebut-sebut. Saya tak nak sebut sebab saya ingatkan anak Nabi tu. Fatimah. Benda-benda yang tak elok. Anak saya pun Fatimah. Okey. Jadi kita bagi contoh nama yang tak ada kaitan dengan benda-benda itulah. Boleh Jadi kharaja bi idza kanat hamilan min zina fala tanqadi bi wadil haml. Maka terkeluar daripadanya kalau anak tu ialah anak zina. Ni suami isteri ni. Tak. Kita terang tadi lah. Isteri ni berzina dengan orang lain. Ada anak. Isteri ni kalau dicerai oleh suami dia. Tak. Lepas tu bersalin. Habis iddah ke tidak? Tidak. Tidak. Kerana apa? Anak tu tidak dinisbahkan kepada suami, malah dinisbahkan kepada orang yang berzina dengan perempuan tu. Na'udzubillah. Walakin tabda al-iddah min faragh al-hamli illa idha hadat. Okey. Lepas tu soalan bila nak mula iddah? Kalau orang tu berzina. Iddah dia bermula selepas daripada beranak. Lepas kamu beranak, kamu ni jenis lagu mana? Kamu ni jenis orang yang tak datang haid. Orang yang apa? Orang yang ada haid, maka 3 kali suci. Mana lepas dia beranak tu, lepas 9 bulan dia beranak, lepas beranak tu boleh dikira hari pertama, hari kedua, hari ketiga sekali suci. Contoh. Lepas tu 2 kali suci. Lepas tu 3 kali suci. Habis 3 kali suci, dah masuk. Bila habis 3 kali suci, maka apa? Maka habislah iddah. Illa idha hadat alal hamli fatanqadi bil aqra'. Kecuali kalau dia tu haid ketika mana sedang hamil. Beginilah masalahnya. Perempuan tu zina, anak tu anak zina. Kita sebut kalau dia beranak tak habis iddah. Tak, sebab anak tu tak bin kepada suami, nisbah kepada orang lain. Lepas tu macam mana nak kira iddah dia? Sebab dia cerai suami ni. Bila dia cerai mesti ada iddah. Kita sebut cara nak kira iddah, bila dah kamu habis beranak, barulah kira iddah. Nak kira lagu mana? Dengan haid. 3 kali haid suci, 3 kali haid habislah iddah. Okey. Boleh? Kalau perempuan tu haid ketika mana sedang hamil, kita sebut hukum yang sama. Kalau kamu haid ketika mana kamu sedang hamil, tak, haid pertama, haid kedua, haid ketiga, maka habislah iddah kamu dengan suami kamu, walaupun kamu belum beranak. Sebab iddah kamu bukan dengan beranak, tapi dengan haid. Sebab kamu sahibul haid. Jadi 3 kali suci settle lah. 3 kali suci settle. Jadi dalam mazhab kita dengan 3 kali suci pun dengan 3 kali haid. Selesai kat situ. Yang kedua, jadi ini bahagian kedua daripada kisah yang pertama. Bahagian pertama ialah tempoh iddah bagi perempuan yang hamil. Sekarang ini nak bincang tempoh iddah bagi
perempuan yang dicerai sedangkan dia tu tidak hamil. Kita ada dua bahagian pula lah. Yang pertama tidak hamil dan dia tu merdeka. Zainab lah sebutlah. Zainab dengan Zaid berkahwin. Zaid ceraikan Zainab. Ketika mana dicerai, Zainab bukan hamil. Tidak hamil lah. Ketika itu, iddahnya macam mana? Zainab pula orang yang merdeka. Iddahnya ialah ay ghairil hamil al-madkhuli biha. Yang tidak hamil tapi pernah disetubuhi. Tak. Dan maksud yang disetubuhi kat sini ialah apa? Wal muradu ماشي والمراد بالدخول الوطء ولو في الدبر ومثل الوطء استدخال منيه المحترم والمراد بالمحترم أي ولو حال الخروج فقط بأن خرج على وجه جائز بخلاف غير المحترم في حال خروجه فلو استمنى بيده ثم أدخلته المرأة في فرجها لم تجب عليها العدة لكونه غير محترم لأنه لم يخرج على وجه جائز حتى لو تخلق منه ولد لم يلحقه. Yang kedua kita sebut, kalau perempuan itu tidak hamil dan dia itu merdeka dan dia itu disetubuhi. Apa makna disetubuhi kat sini? Sama ada masuk kemaluan dalam kemaluan, itu satu. Walaupun kemaluan lelaki masuk melalui dubur wanita. Na'udzubillah. Dianggap sebagai telah disetubuhi perempuan itu. Dan dianggap sebagai hukum yang sama seperti watak, seperti persetubuhan ialah istidkhalu maniyihil muhtaram. Dimasukkan mani lelaki yang mulia ke dalam kemaluan isteri. Jadi tidak berlaku persetubuhan. Tidak berlaku persetubuhan. Tapi suami tak memasukkan air mani ke dalam rahim isterinya. Dan air mani suami itu air mani yang dimuliakan oleh syarak. Macam mana dikatakan air mani itu air mani yang dimuliakan oleh syarak? Jawapannya ialah air mani suami keluar dengan cara yang halal, dengan cara yang mulia, iaitu contoh dengan tangan isteri. Maka halal benda itu, tak haram. Bukan suami keluarkan air maninya dengan tangan sendiri. Itu haram. Jadi kalau air mani itu mulia, tak? Walau halal khuruj, kemudian dimasukkan air mani itu ke dalam farash, rahim isteri, tak? Ketika itu juga dikatakan isteri itu ialah isteri yang apa dia? Yang telah disetubuhi. Yang telah apa? Yang telah disetubuhi. Boleh? Maknanya pernah disetubuhi lah. Jadi kita ulang. Bahagian yang kedua ialah perempuan itu tidak mengandung. Dia itu merdeka. Dan dia itu pernah disetubuhi. Apa makna setubuh? Sama ada setubuh betul, walaupun ikut dubur, ataupun suami memasukkan air maninya yang mulia ke dalam farash isteri. Juga dianggap sebagai apa? Juga dianggap sebagai bersetubuh. Jadi pernah berlaku perkara itu pada isteri, tak? Dan isteri diceraikan. Isteri diceraikan. Okey. Ketika itu kita sebut ada dua golongan. Jadi perempuan yang tidak hamil, perempuan yang tidak hamil, yang merdeka, yang pernah disetubuhi, ada dua golongan. Pertama, zatul aqra. Dia itu jenis perempuan datang haid. Jenis perempuan datang haid. Yang kedua, yang tidak datang haid, menopause. Okay. Yang pertama ialah ay allati tahidu. Itu panggil zatul aqra. Perempuan yang datang
haid. Fatanqadi iddatuha bi salasati quru', maka iddahnya akan habis, akan tamat dengan 3 kali suci. Qur' dalam fiqh mazhab Syafi'i bermakna suci. Jadi perempuan tu akan habis iddah dengan 3 kali suci. Ai athhar. Wala budda an yakuna awwalu qur'in muhtawashan bila main. Disyaratkan quru' yang pertama diselangi oleh 2 darah. Diselangi oleh dua darah. Maksud apa? Diselangi oleh 2 darah. Ditulis kat bawah ay sabaqa haidun aw nifas. Bikhilafi idza kanat ala tuhrin lam tahid min qablu kas-saghirah. Jadi nak dikira sebagai 3 kali suci begini. Dia tu pernah haid. Tak, dalam hidup dia pernah haid walaupun sekali. Lepas tu dicerai oleh suami. Tak. Okey. Bila dicerai oleh suami, ketika itu kita sebut bila 3 kali suci kamu habis iddah. Kamu habis apa? Kamu habis iddah. Sebab apa? Sebab kamu tidak hamil, kamu pernah disetubuhi, kamu merdeka, dan darah yang keluar selepas kamu dicerai itu pernah didahului oleh haid sebelum kamu dicerai. Maksudnya sebelum kamu dicerai itu pernah haid dah sekali. Berbeza kalau tak pernah haid langsung. Okey. Ala kulli hal. Selesai kat situ. Yang kedua, rumit juga masalah ni sebenarnya. Yang kedua, zatul ashhur. Yang zatul ashhur. Ay allati la tahid. Perempuan yang tidak haid. Perempuan tu tak mengandung. Perempuan tu merdeka, pernah disetubuhi dan dicerai oleh suami. Dan dia tak datang haid dah. Menopause contoh. Ketika itu iddahnya ialah 3 bulan. 3 bulan Islam lah. 3 bulan Islam. Wa tu'tabaru al-ashhur bil ahillah. Fa in khafiyat 'alayha ka mahbusatin i'tadat bi 130 yawman i'tibara bil adad. 3 bulan tu kalau dia tahulah bulan 1, bulan 2, bulan 3 atau Muharram Safar, bulan awal. Kalau contoh dia tu duduk dalam jail. Jadi dia tidak tahu bila mula bulan, bila habis bulan, tak tahu. Tak, ketika itu kita sebut habis iddah dengan berlalunya 130 hari. 130 hari. Boleh. Tu dia kita ambil iktibar dengan angka lah, dengan adat. Kalau dia tahu, contoh dia dicerai pada awal bulan Muharram. Habis bulan Muharram 1 dah. Safar 2. Rabiul Awal 3. Ceritalah. Walaupun mungkin tak cukup 130 hari. Tak. Tapi sebab dah habis 3 bulan, ceritalah. Itu kalau yang tahu bulan. Kalau duduk dalam penjara tak tahu bulan, tak tahu hari. Tak. Kita kira habis iddah dengan cara berlalunya 130 hari. Jadi perempuan yang tidak haid, siapa dia yang tidak haid? Dia ada sebut sini. Wa hiya saghiratul lati la ta'rifu al-hayd asla aw al-ayisatu allati balagat sinna 62 sanatan liqaulihi ta'ala wallahi ya'isna min al-mahid min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhurin wallahi lam yahidun. Zatul ashhur ialah budak kecil yang tak pernah haid langsung, ataupun perempuan yang dah menopause, umur 62 tahun. Tak ada haid dah. Kalau budak kecil dicerai, tak, ataupun perempuan yang menopause dicerai, jadi tidak ada haid, maka iddahnya ialah 3 bulan. 3 bulan apa? 3 bulan Islam. Selesai bahagian yang kedua. Bahagian yang ketiga pula ialah al-hailu li ghairil hurrah. Bahagian yang ketiga ialah perempuan yang dicerai juga bukan orang yang sedang hamil, tapi dia tu ialah seorang hamba. Sama ada dia tu hamba muba'adah, separuh hamba, separuh tidak hamba tubuh badan dia tu. Tak. Ataupun hamba mukatabah, hamba yang buat akad kitabah dengan tuan dia. Tak kisah hamba jenis apa pun, yang penting hamba tu dicerai. Tak. Ketika itu kita sebut dia pun ada 2 bahagian. Yang pertama, yang jenis ada haid. Maka kita sebut kamu habis iddah dengan berlalunya 2 quru', iaitu 2 kali suci. Habis 2 kali suci, kamu habis iddah. Kalau orang merdeka 3 kali suci. Tak. Kalau hamba ni kita sebut 2 kali suci sahaja. Tak.
kita tak sebutlah satu suci setengah. Tak boleh sebut itu. Sebab setengah tu tidak terzahir kecuali dah sampai yang kedua tu. Dia gini kaedahnya, kaedah asal. Kalau merdeka 10, hamba 5. Kalau orang merdeka 20, hamba 10. Dia separuh. Tak. Contohnya pada bulan. Kalau bulan, tak, mana hamba tu dah menopause. Hamba tu budak kecil. Dicerai. Kita tengok pada orang merdeka. Orang merdeka 3 bulan. Maka hamba sebulan setengah. Sebab sebulan setengah boleh kira. Boleh kira. Sebab 1 bulan tu kita boleh pecah 2. Tapi, suci ni tak boleh nak dikerat 2. Oleh sebab itu disebut perempuan, kalau dia tu hamba, dicerai oleh suami, kita sebut nak habis iddah mesti dengan 2 kali suci, bukan sekali suci. Kalau merdeka 3 kali suci. Jadi selesai bahagian yang pertama, iaitu iddah bagi perpisahan yang berlaku ketika mana suami dan isteri masih hidup. Kita sebut ada 3. Pertama, kalau isteri yang diceraikan itu hamil, maka habis iddah dengan cara beranak dengan 2 syarat. Lepas tu kita bincang hukum wad'il alaqah wal mudghah. Yang kedua kita sebut perempuan yang tidak mengandung dan dia itu merdeka, dalam masa sama dia itu telah disetubuhi. Kita sebut ada 2 bahagian. Pertama zatul aqra, orang yang datang yang masih ada haid, kita sebut dia akan habis iddah dengan 3 kali suci. Ataupun zatul ashhur, tidak datang haid dah, maka dia akan habis iddah dengan 3 bulan. Kemudian kita sebut yang ketiga ialah orang tu tak mengandung. Tak. Cumanya dia tu hamba. Maka hamba ni hukum dia separuh daripada orang merdeka. Kalau orang merdeka tu 3 bulan, maka dia sebulan setengah. Kalau merdeka tu 3 bulan, kita sebut 2. Kalau orang yang merdeka tu 3 kali suci, dia 2 kali suci. Okey. Kama qala sahibu safati zubat. Baca je lah. وللطلاق بعد وطء تممه بالوضع يفقد فربع السنة من حرة ونصفها من أمة إن لم تحيض أو إياس حصله لكن بشهرين الإيماء أولى 3 أطهار لحرة تحيض الأمة 2 لفقد التبعيض. خلاص. Yang kedua, kita baca juga lah yang kedua ni. Al-qismu tsani, bahagian yang kedua. Iddatu firaqil hayah. Iddah bila mana berlakunya perpisahan disebabkan kematian. Ai al-mutawaffa anha zawjuha, iaitu isteri yang ditinggalkan suami sebab suami mati. Fa hadhihi iddah tajibu walau ala ghairil madkhuli biha. Iddah ini wajib walaupun ke atas wanita yang tidak disetubui. Sebab tu tadi kita sebut pada yang hail, pada perempuan yang tidak mengandung, dia tu ialah perempuan yang tidak mengandung dalam masa sama pernah disetubuhi. Barulah ada perincian yang sebagaimana telah kita bincangkan. Sebab apa? Kalau perempuan tu tak pernah disetubuhi dan perpisahan berlaku ketika mana sedang hidup, maka tidak ada iddah. Dan kita akan bincang juga nanti tu pada masail. Okey. Adapun pada iddatu firaqil wafah, sama ada suami sempat menyetubuhi isteri ataupun tidak sempat bersama dengan isteri, tiba-tiba suami mati, ketika itu kita sebut iddah kekal ada, iddah tetap wujud bagi isteri. Jadi iddah firaqil wafah tidak terhenti kepada dukhul ataupun tidak dukhul. Tidak terhenti pada setubuh ataupun tidak setubuh. Ala kilal halain ada iddah. Yang pertama ialah, golongan yang pertama ialah lil hamili tanqadi iddatuha biwad'il haml bisyaratain almutaqaddimain. Isteri tengah mengandung, tiba-tiba tok lelaki mati. Bila habis iddah? Mesti kena iddah lah perempuan tu. Bila habis iddah dia? Dengan semata-mata beranak. Tapi dengan syarat, telah kita bincangkan ada 2 syarat. Yang pertama mesti keluar semua baby. Yang kedua mesti baby tu boleh disebahkan kepada suami tu, suami yang mati tu. Yang kedua, perbahasan kedua, bahagian kedua daripada kism asal ni ialah al-hail.
Orang yang tidak hamil dan merdeka. Tidak hamil dan merdeka. Hukum yang sama kalau hamil tapi bukan daripada suami. Jadi yang kedua ni, yang kita dah sebut ni, orang tu hamil, tidak hamil dan dia tu merdeka. Tak? Dan dia tu merdeka. Tak kisahlah dia subuhi ke tak subuhi, kita sebut dah tadi. Iddatu firaqil wafah, tidak terhenti ke atas dukhul. Tak? Okey. Ataupun dia tu hamil. Tapi hamil tu bukan daripada benih suami. Malah daripada zina, na'udzubillah. Ketika itu, iddahnya ialah 4 bulan, 10 hari. Dan tidak ada beza antara orang yang haid, orang yang kecil lagi, budak kecil, ataupun orang yang dah menopause. Jadi kita ulang. Perempuan yang tidak mengandung. Dan dia itu merdeka. Sama ada dia itu masih datang darah haid, ataupun dia itu budak kecil, ataupun dia itu menopause dah, umur 62 tahun dah. Tak? Ketika itu kita sebut, kalau suami dia mati, iddahnya ialah 4 bulan 10 hari. Hukum yang sama ialah bagi orang yang hamil, tapi anak tu bukan anak suami. Ketika itu, dia juga kena iddah 4 bulan 10 hari. Contoh, Zaid dengan siapa tadi? Zainab. Ini suami isteri. Zainab berzina dengan orang lain, na'udzubillah. Ada anak dalam perut Zainab ni. Hamil 3 bulan. Hamil 3 bulan, tak. Suami ni mungkin fikir banyak sangat. Sewa dengan sikap isteri dia, mati. Tu. Soalan, apakah iddah bagi perempuan isteri si Zaid? Kita sebut, iddahnya bukan dengan beranak. Sebab anak tu bukan bin ke Zaid. Malah iddahnya ialah dengan berlalunya 4 bulan 10 hari. Boleh Okey. Yang ketiga, lil haili al-amah syahrani wa 5 ayyam. Yang terakhir ialah kalau seorang yang tidak mengandung dan dia tu hamba. Suaminya mati. Ada iddah. Berapa iddahnya? 2 bulan 5 hari. Mana separuh daripada iddah orang yang merdeka lah. Orang yang merdeka 4 bulan 10 hari. Orang yang tidak merdeka, orang yang merdeka 4 bulan 10 hari. Orang yang hamba 2 bulan 5 hari. Kama qala sahibu Saffati Zubat limauti zawjiha walau min qabli al-wat'i bistiqmali wad'il hamli yumkinu min dhi iddatin fa in fuqid fasulsa 'amin qabla 10 tasta'id min hurwatin wa nisfuha min al-amah masailu. Kita berhenti situ. Ada soalan? Zakwa faham ke tidak? InsyaAllah tahun depan awak belajar Al-Yaqutun Nafis. Akan dibincangkanlah perbahasan yang Ustaz sebut ni. InsyaAllah. Tahun ni tak ada lagi. Tahun ni Hidayatul Subian, dia bawa buat ibadat je. Itu pun tak habis-habis lagi. Jadi cukup sekadar itu. InsyaAllah nanti kita sambung masail-masail, berbagai masail yang berkait dengan iddah. Kemudian kita masuk perkara-perkara yang wajib suami berikan kepada isteri ketika mana isteri itu sedang iddah. Ni ramai tak tahu juga ni. Ramai tak tahu. Dia dah cerai isteri dia. Adakah bila cerai itu terlepas tanggungjawab? Tak. Ada perkara yang kamu kena bagi pada isteri kamu tu. Apa dia? Kita akan bincang nanti. Mungkin dalam 2 kali lagi lah kot. Barulah habis bab iddah ni. Ala kulli hal, insya-Allah kitab ini kita akan khatamkan sebelum masuk 21 insya-Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.